Sekejap boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا خدمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Okey, saya nak betulkan tau. Saya perasan saya tengok recording semalam, saya ada salah sebut tau. So basically saya nak cuba betulkan kesilapan saya yang semalam. So, saya ulang refresh balik yang 15.1 semalam kita belajar. 15.1 sebenarnya kita cerita mengenai sistem pembiakan lelaki dan juga sistem pembiakan perempuan. Saya ada salah dekat lelaki, so saya betulkan lagi sekali. Now, sistem pembiakan lelaki, kita mula daripada testis. Macam kita kata, dalam testis ni adalah tempat menghasilkan sperma dan juga testis ini sebenarnya boleh menghasilkan hormon. So basically kita nak kata testis ni kalau bahasa dia, testis ini adalah sebahagian daripada sistem pembiakan, testis ini juga sebahagian daripada sistem endokrin. Kenapa? Sebab ia boleh menghasilkan hormon testosteron. Kemudian semalam kita dah belajar daripada testis ni, sperma dihasilkan, lepas tu sperma akan disalurkan keluar, maksudnya sperma itu akan melalui ductus sperma. Tapi masa dekat ductus sperma ni kita panggil dia sebagai sperma lagi tau, kita tak panggil dia sebagai semen atau air mani. Kemudian kita nak bayangkan dekat luar testis ni dia ada protection. So protection yang kat luar ni kita panggil dia adalah sebagai scrotum. So nak bayangkan sperma tu memula dia adalah daripada testis, pergi ke ductus sperma. Daripada ductus sperma ni nanti, sperma ni ada dua bendali yang akan dihasilkan, which is yang hasilkan bendali itu adalah vesicle semen. Beza vesicle semen dengan kelenjar prostat, vesicle semen ni dia sepasang. And then prostat ni di tengah-tengah dekat sini. So senang kata bila sperma tu lalu dekat kita punya vesicle semen, lepas tu kelenjar prostat, yang ni sekarang kita dah panggil dia, kalau bahasa saya paling mudah, dia dah jadi semen. Semalam saya salah sebut ni. Now, semen ni atau air mani ni atau sperma ni dia akan dialirkan keluar melalui uretra. Saya tersebut ureter, sebenarnya melalui uretra. Kemudian uretra ni luar ni dia ada zakar ataupun penis. Zakar penis ni dia berfungsi nanti masa katakanlah untuk memasukkan sperma, proses ejakulasi ke dalam faraj perempuan jika berlakunya intercourse atau sexual relationship ataupun kita kata persetubuhan. So kesimpulannya organ pembiakan untuk lelaki kita ada 5, which is dia start dengan testis, lepas tu kita ada scrotum, kemudian dia ada ductus sperma, dia ada vesicle semen, dia ada kelenjar prostat, uretra dan juga zakar. 6, ada 6. Kalau perempuan tak ada masalah, perempuan ni dia start dengan ovari, kita ada ovari, kemudian kita ada tube fallopian, kita ada uterus, and then kita ada cervix, and akhir sekali adalah faraj. So perempuan organ pembiakan dia, struktur dalam organ pembiakannya ada 5, kalau lelaki dia ada 6. So kalau bahasa paling mudah, tube fallopian ni kalau korang belajar masa form 1, ini tempat berlakunya persenyawaan. Persenyawaan berlaku di tube fallopian. Lepas persenyawaan tu kan dia jadi zygote, lepas tu dia akan menempel dekat uterus. So uterus ni tempatnya berlakunya penempelan embrio. So bila berlakunya penempelan embrio dekat uterus, barulah kita kata orang itu sebagai wanita itu mengandung. Kalau cervix ni dia adalah bukaan. Dia adalah bukaan untuk uterus. So basically kalau nak tahu orang tu bersalin, dia kata besar dah 8 cm ke berapa cm tu, yang dia tengok adalah bukaan cervix. Dan cervix tu dia boleh buka sampai 8 cm untuk bagi kepala baby keluar. Now yang ni semalam dah, dan saya nak betulkan semalam serabut sikit lah. Semalam kita nak cerita pasal dalam tajuk pembiakan ni,
ia melibatkan sel pembiakan. So sel pembiakan ni, macam mana sel pembiakan ini dihasilkan? Sel pembiakan ini dihasilkan melalui proses gametogenesis. Okay, jika proses gamet yang dihasilkan itu adalah ovum, okay, ia adalah oogenesis. So oogenesis adalah proses penghasilan ovum ataupun bahasa dia yang paling tepat adalah usid sekunder. Kalaulah untuk menghasilkan sperma, nama proses itu adalah sperma, ini spermatogenesis menghasilkan sperma. Okay, now yang ini semalam kita belajar apakah beza antara spermatogenesis dengan oogenesis. Kalau spermatogenesis ni saya nak betulkan daripada gambar ni, saya suka. Saya nak cerita spermatogenesis ni proses dia, pembahagian dia semua sekata. Meiosis dia ke mitosis dia sekata. Kenapa? Kalau kita nampak ending dia, dia akan menghasilkan sperma yang semua adalah sama saiz. So jalan cerita dia, saya ulang lagi sekali, apa-apa dia akan mula dengan sel germa primordium. Dekat oogenesis pun sama. Sel germa primordium ni akan menjalani mitosis, membentuk spermatogonium. Kemudian spermatogonium ni akan berkembang membentuk spermatosid primer. Kemudian spermatosid primer akan menjalani meiosis 1 membentuk spermatosid sekunder. Kalau daripada gambar ni awak perasan pembahagian dia, spermatosid ni sekata, maksudnya dia sama besar. Okey, so kemudian spermatosid sekunder akan menjalani meiosis membentuk spermatid. So spermatid ni bahasa paling mudah untuk saya adalah sperma yang tak matang. Macam mana nak jadi sperma matang? Spermatid itu akan menjalani proses pembezaan membentuk sperma. So therefore, kalaulah saya nak cakap gamet untuk lelaki, saiznya semua sama. Sperma ni semua sama sebab proses pembahagiannya dia bagi sama rata. Tetapi macam mana proses oogenesis ni menghasilkan ovum yang besar atau usid sekunder yang sangat besar, sebab proses pembahagian meiosis ni tak sekata. Yang besar tu kita panggil dia sebagai usid, yang kecil tu kita panggil dia sebagai jasad kutub. So kalaulah daripada gambar, dia nak cakap yang ini. Okay, dia mula dengan meiosis, kemudian meiosis 2 dilengkapkan, dia akan menghasilkan sel yang besar. Satu besar, satu kecil. Yang kecil ni panggil jasad kutub. Okay, kemudian dia akan menjalani meiosis 2. Jasad kutub ni akan jadi lagi 2 jasad kutub. Yang usid sekunder ni nanti dia akan jadi satu lagi jasad kutub dan satu lagi adalah ovum. So kesimpulannya, kalaulah saya nak cakap ending proses oogenesis ini, dia akan menghasilkan satu ovum atau satu usid sekunder. Tiga adalah jasad kutub. Jasad kutub ni awak tengok dia sebenarnya dia tidak berfungsi sebab pembahagian nukleusnya tidak sekata. Dia hanya orang kata hasil sampingan. Okay, now saya nak betulkan semalam ayat saya sangat tak cantik. Saya tahu bila saya ajar tak bagus. So saya nak buat redemption hari ni. Saya nak cantikkan balik saya ajar semalam. Right, so dalam proses oogenesis sama juga, ia bermula dengan sel germa primordium. Now, sel germa primordium, saya nak tambahkan sedikit. Sekejap ya. Sekejap. Okay. Alright. So, proses yang ini, sekejap. Proses yang ini, kalaulah awak perasan, yang ini sebenarnya berlaku masa bayi atau fetus. Bayi atau fetus. Okay, so perempuan ni lain. Maksudnya dalam kandungan tu katakanlah saya pregnant, anak saya perempuan. Anak saya proses dia ni dah mula daripada dalam keadaan fetus. So kita mulakan di fetus, sel germa primordium ini akan menjalani mitosis. Awak ingat keyword dia je. Sel germa primordium, kalau dekat ovari yang paling luar sekali, dekat paling outer layer tu, yang paling hujung sekali. So sel germa primordium ini akan menjalani mitosis membentuk oogonium. Disebabkan ia mitosis, ia menghasilkan sel yang diploid. Diploid ini bahasa mudahnya kita kenali dia sebagai 2N. Kemudian oogonium ni akan mengalami perkembangan. Okay, bahasa saya pakai buku teks tau. Perkembangan
membentuk usid primer. Now, disebabkan saya nak cakap gamit perempuan ni sangat special, gamit perempuan ini dilindungi selaput di luar, namanya adalah folikel. So dalam tu usid. Usid itulah sebenarnya adalah gamit perempuan. Tetapi usid ini ada lapisan yang paling luar yang kita panggil dia adalah sebagai folikel. Now, kalaulah kita tengok dekat sini, bilalah perempuan itu balik, katakanlah dalam masa bayi ni ini adalah fetus. Bayi ni sebenarnya kita ada berjuta-juta folikel primer, saya buat macam ni tahu, folikel primer yang mengandungi usid primer. Okay, so maksudnya lahir-lahir je, bayi tu lahir. Okay, bayi tu dia dah ada berjuta-juta folikelnya di ovari kanan dan juga ovari kiri, berjuta-juta. Tetapi dalam berjuta-juta itu, okay, dalam berjuta-juta itu yang akan mengalami pembesaran satu je. Maksudnya tiap-tiap bulan perempuan dalam banyak berjuta-juta tu hanya satu sahaja folikel primer yang dipilih. Okay, so kalau ayat seterusnya kita lahir je, perempuan lahir je, kita dah ada banyak berjuta-juta. Tapi masa mula perempuan datang period, first time datang period, tiap-tiap bulan perempuan datang period, hanya ada satu folikel sahaja. Indonesia. Hanya satu folikel sahaja yang meneruskan proses meiosis tetapi sampai meiosis 2. Sebelum saya terlupa, masa kita kata bayi tu lahir, kita ada usid primer kan? Ni salah ni, kenapa lah ada primer kat sini? Usid primer. Usid primer ni sebenarnya dia telah menjalani meiosis, tetapi meiosisnya hanyalah sampai peringkat profasa 1. Kejap. Lagi Cuba sekali. stop sharing. Yo, kejap. Saya ditendang lagi sekali. Saya tak tahulah. Dugaannya kita nak cuba habiskan cepat macam ni lah. Sekejap ya. Ini semua dugaan dunia saya cuba tau. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya dah prepare dah untuk kelas hari ni. Sekejap ya. Share screen. Sekejap. Is it okay? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Apa benda ni? Sekejap. Sekejap lagi saya read. Share screen. Start broadcast. Okay. Right. Share. Alright. Okay. Alhamdulillah. Alright. So kita nak kata perempuan tiap-tiap bulan macam lelaki, sperma dihasilkan berjuta-juta sekali keluar. Okay. Kalau perempuan tiap-tiap bulan hanya daripada berjuta-juta folikel tu, perempuan hanya satu folikel yang dipilih. So folikel ni akan meneruskan meiosis 2 sampai ke metafasa 2 membentuk usid sekunder dan satu lagi jasad kutub pertama. Kemudian ia akan meneruskan dia akan melengkapkan meiosis 2. Okay, bila dia melengkapkan meiosis 2 ni hanya dilengkapkan jika berlakunya persenyawaan. Bila katakanlah macam ni tau, bila katakanlah usid sekunder ni jumpa dengan sperma, barulah proses meiosis 2 ini dilengkapkan. Kesimpulannya saya nak cakap, perempuan bila melakukan, bila kita period, sebenarnya ada satu usid sekunder tu dibebaskan tau. Sorry, usid sekunder itu tidak disenyawakan. Tetapi usid sekunder tu dia hanya menjalani meiosis 2 sampai metafasa 2. So kesimpulannya saya nak cakap, ovum ini hanya boleh terhasil jika berlakunya persenyawaan. So bila berlaku persenyawaan barulah kita panggil sebagai ovum. So ayat dekat sini, usid sekunder, dia jika berlakunya persenyawaan, usid sekunder melengkapkan proses meiosis. Sampai sini okey tak? Oh ingat yang Okay. Okay. Okay, right. So kita teruskan barulah nak masuk dalam kitar head. Okay, so dalam proses kitar head, okay, kitar head, ni semalam kita dah cakap, saya tak, sperma ni ada, boleh kita bayangkan dia adalah daripada kepala, leher dan juga
ekor. So kita kata sperma ni adalah saiz yang paling kecil sebab 1 teaspoon boleh muatkan 400 hingga 500 juta sperma. Okey, dan satu lagi sperma ni, depan ni dia ada enzim, dia ada bahan namanya akrosom yang mengandungi enzim hidrolitik. So enzim ni yang boleh mendigest, dia boleh digest ovum punya layer. Okey. Nah, kalau perempuan yang dalam ini namanya adalah usid sekunda. Yang luar, lapisan luar ni yang paling matang kita panggil dia follicle graft. Asalnya follicle graft sebenarnya adalah daripada follicle sekunda. So hari ni kita nak belajar macam mana daripada follicle sekunda boleh menjadi follicle graft. Okay, now kita teruskan. Alright, ni dah nice, saya terang, Alhamdulillah. So kita nak cerita pasal kita haid. Right, sebenarnya kita haid ni adalah proses yang berlaku dekat dua tempat tau. Proses yang berlaku dekat uterus. Okay, dan satu lagi proses yang berlaku dekat ovari. So proses kita haid ni dua tempat dia berlaku serentak. Okay, now sebelum kita tengok kitar haid itu, kita nak tengok apakah hormon-hormon yang terlibat. So dalam proses kita haid ini dia ada 4 jenis hormon. Okay, ataupun saya nak cerita paling best sikit, dalam kita haid ada 2 kelenjar yang terlibat. Setiap kelenjar ini menghasilkan 2 jenis hormon. Kelenjar yang pertama adalah kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari menghasilkan 2 jenis hormon which is FSH. Satu lagi adalah LH. Manakala ovari menghasilkan hormon EP which is estrogen. Satu lagi adalah progesteron. Now, setiap hormon ini ada fungsi dia tersendiri. FSH berfungsi untuk merangsang perkembangan folikel di ovari. Ini yang macam mana daripada follicle primer boleh berkembang menjadi folikel sekunda. Daripada folikel sekunda nanti kita akan cerita dia boleh berkembang menjadi follicle graft. Now, follicle ni selain fungsi dia adalah untuk protect usid sekunda, follicle ini sebenarnya dia boleh menghasilkan hormon estrogen. Okay, now kemudian LH ni apa? LH ni adalah hormon yang merangsang ovulasi. Kalau kita tahu tiba-tiba LH tu naik, esok ovulasi itu berlaku. So apakah itu proses ovulasi? Proses ovulasi adalah proses pembebasan usid sekunda dari ovari. Okay. Now, kita nak tengok pula ovari ni, okay, dia hasilkan 2 jenis hormon. 2 jenis hormon which is estrogen dengan progesteron. Kalau saya nak lagi spesifik, estrogen ini sebenarnya dihasilkan oleh folikel. Folikel ni kan letaknya dalam ovari kan. Kalau saya nak spesifik, estrogen ini dihasilkan oleh folikel di mana folikel itu letaknya dalam ovari. Okay. Kemudian bila folikel ni nanti, dia boleh jadi corpus luteum tau. Kita nak belajar nanti corpus luteum. Maksudnya folikel ni, ending ni nanti dia akan jadi nama perkataan KL corpus luteum. Corpus luteum. Corpus luteum ni boleh menghasilkan progesteron dan satu lagi dia boleh hasilkan estrogen sebenarnya. Tapi kalau folikel dia hasilkan satu jenis hormon je, estrogen. Tapi bila folikel itu menjadi corpus luteum, dia boleh menghasilkan 2 jenis hormon. Jangan risau, nanti kita belajar. Okay. Right. So, bismillahirrahmanirrahim. This one you have to refer your textbook in page 294. Okay, so muka surat 294. So saya nak pecahkan mula-mula. Kalau you guys tengok pada muka surat 295, saya nak pecahkan pada hari 0 hingga ke 5. So 0 hingga ke 5 saya cuba 0 hingga cantik. Okay, 0 hingga ke 5. Lepas tu saya akan cuba pecahkan daripada hari ke-6 sampai saya ambil 13 je tau. Lepas tu daripada hari ke-13 ni saya akan pecahkan dia sampai hari ke-21. Okay,
Saya pecahkan, senang sikit kita nak nampak. So kita cerita dulu yang berlaku pada hari 0 hingga 5. Now, pada hari 0 hingga 5, kita nak tengok yang berlaku dua tempat. Satu adalah dekat uterus. Uterus ni ada lapisan yang luar dia, maksudnya ada ekstra lapisan yang kita panggil dia sebagai endometrium. Okay, so saya ulang lagi sekali. Dekat uterus, right, ini adalah uterus. So uterus ni dia ada lapisan yang menebal yang kita panggil dia sebagai endometrium. So pada hari 0 ataupun hari pertama tu kita kata 0 hingga 5 ni apakah yang berlaku? Yang berlaku kat sini kita kata haid berlaku. Maksudnya ada darah haid keluar melalui faraj ataupun vagina. Macam mana kita tahu haid itu berlaku? Sebab lapisan dinding uterus ini dia luluh. So kalau daripada gambar ni awak terus nampak lapisan dinding uterus, kita tahu haid itu berlaku. Maksudnya dinding tu berdarah, okay, atau darah keluar. Okay. So pada masa yang sama, lagi sekali tahu. Pada hari 0 hingga 5, haid berlaku. Apakah itu haid? Haid tu adalah ada darah keluar daripada faraj. Darah itu apa? Sebenarnya darah itu adalah lapisan dinding uterus ataupun kita kenali dia sebagai endometrium. So dia ada keluar. Okey, pada masa yang sama, okey, apa yang berlaku dekat ovari? This one yang berlaku di ovari. Okey, apa yang berlaku di ovari adalah perkembangan folikel. Maksudnya, masa hari 0 hingga 5, kita tahu ada darah haid keluar. Tapi pada masa yang sama, ada benda lain yang berlaku dekat ovari. Apakah yang berlaku dekat ovari? Masa itu adalah perkembangan folikel. Ingat tak tiap-tiap bulan tadi saya kata perempuan ni ada satu ada satu folikel primer dia akan mengalami perkembangan. So, ini asalnya usit primer ni besar ni. Okay, ataupun folikel primer besar ni. Lepas tu, dia akan jadi lebih besar. Nah, macam mana folikel ni menjadi lebih besar ataupun bahasa paling mudah saya tulis kat sini, perkembangan folikel. Okay, perkembangan folikel. Macam mana folikel ini boleh berkembang? Folikel ini berkembang adalah disebabkan oleh hormon FSH. Therefore, kalau daripada gambar ni, you guys akan perasan folikel tu asalnya kecil, dia jadi lebih besar. Siapa yang merangsang pembesaran atau perkembangan folikel ini? Yang merangsang perkembangan folikel adalah FSH. Apa kesannya folikel makin besar? Kesan folikel makin lama makin besar, folikel ini bukan sebarang folikel. Folikel ini boleh menghasilkan hormon estrogen. Sebab tu kalau awak perasan, makin besar folikel, makin tinggi aras hormon estrogen. So, kesimpulannya, apakah yang berlaku pada hari 0 hingga ke-5? Yang berlaku pada sini adalah haid berlaku. Okay, so maksudnya lapisan dinding uterus tu semua luruh. Ataupun endometrium tu yang tebal tu dia dah luruh. Kemudian, pada masa yang sama, apakah yang berlaku di ovari? Yang berlaku di ovari adalah perkembangan folikel. Macam mana perkembangan folikel itu berlaku adalah disebabkan oleh hormon FSH. Habiskan sampai situ je. Kemudian folikel ni bukan sebarang folikel. Folikel ini boleh menghasilkan hormon estrogen. Ingat poin yang saya garis tu je. Tajuk ni too much information. So therefore you just remember the keyword of each event. Kalau nak ingat semua, saya rasa macam it's too much. So awak ingat yang penting-penting je, the highlight yang berlaku untuk setiap event tu. Okay? So kita dah tahu 0 hingga 5 apa yang berlaku, darah haid keluar, pada masa sama ada perkembangan folikel. Dan dinding tu dah luka. So darah. So sekarang kita nak pergi pula apakah yang terjadi pada hari ke-6 hingga hari ke-13. Kalaulah berdasarkan gambar, awak tengok apa jadi dekat lapisan dinding uterus ni. Dia akan start menebal. Okay. Dia akan, kalau awak perasan kat sini, dia dibaik pulih. Yang ini tadi luka kan? Pendarahan berlaku kan? Ini haid berlaku kan? Bila dah haid berlaku, dinding tu dah luluh semua, kita nak tumbuh yang baru. Kita nak tumbuh lapisan endometrium yang baru. So nampak tak dia jadi tebal? So siapa yang
merangsang penebalan endometrium ni. Yang merangsang penebalan endometrium ni adalah estrogen. Siapa yang hasilkan estrogen? Yang hasilkan estrogen adalah follicle. Kalau kat sini namanya adalah follicle primer, bila dia dah masuk fasa yang hari ke-6 sampai hari ke-13, follicle primer itu sekarang kita kenali dia sebagai follicle sekunda. Okey. Daripada follicle sekunda ni, follicle ni boleh berkembang tahap yang paling maksimum, which is kita panggil dia sebagai follicle graft. Okey. Apa signifikan atau kepentingan follicle ini makin besar? Kepentingan follicle ni makin besar, dia akan menghasilkan hormon estrogen. Kenapa hormon estrogen ni kita perlukan banyak? Sebab kita nak bagi endometrium ni makin tebal. Kenapa kita nak bagi dia tebal? Sebab untuk proses penempelan, jika berlakunya embrio menempel kat dinding endometrium. Okay, right? Now, itu je kepentingan dia kenapa tebal. Kenapa saya pecahkan kat sini sampai hari ke-13? Sebab hari ke-14 ovulasi berlaku. Ini adalah proses ovulasi. So hari ke-14 ni, proses ovulasi adalah proses pembebasan usid sekunda. Maksudnya ovulasi adalah proses usid sekunda dibebaskan dari follicle graft. Okay, now, right, itu adalah ovulasi. Tapi sebelum tu, saya nak patah balik. Pada hari ke-6 hingga ke-13, tadi awak dah nampak kita punya follicle ni makin besar kan? Macam mana follicle ini makin lama makin besar adalah disebabkan oleh hormon FSH. Okey. Tapi kalau awak perasan, pada hari ke-13, nampak tak? Hari ke-13 semua should naik. Masa ni, FSH naik, estrogen pun naik, LH pun naik. Allah. Apa ni? Okey, kita tengok dekat sini, LH pun naik. So hari ke-13 ni macam besok nak ada event paling besar. Hari ke-13 tu semua should naik. Estrogen naik, FSH naik, LH naik. So kalau kita tahu semua hormon itu should naik, kita tahu esoknya adalah proses ovulasi. So kalau untuk hari ke-6 hingga hari ke-14, kesimpulannya aras estrogen hari ke-6 hingga hari ke-14 semakin lama makin meningkat. Okey. Kemudian pada masa yang sama, hormon FSH dengan LH juga makin meningkat. Tetapi LH akan jadi lagi meningkat pada hari ke-13. So basically kalau kita tahu tiba-tiba LH shoot tinggi, esok tu mesti nak berlakunya ovulasi. So ovulasi berlaku pada hari ke-14. So apakah itu ovulasi? Proses pembebasan usid sekunda dari follicle graft. Follicle graft ni nanti dia bukan mati je macam tu tau. Follicle graft ni lepas dia bebaskan usid sekunda, kita tak kenali dia sebagai follicle, dia dah jadi nama lain pula. Kita kenali dia sebagai corpus luteum. Lepas ovulasi, follicle graft itu sekarang kita kenali sebagai corpus luteum. So dalam kes ni kita kata LH ni yang merangsang follicle menjadi corpus luteum. So nampak tak? Dari gambar ni, asalnya awak nampak kita panggil semua follicle. Follicle primer, follicle sekunda, follicle graft. Tapi selepas ovulasi, follicle itu kita tak kenali dia sebagai follicle. Follicle itu kita kenali dia sebagai corpus luteum. Now, kalaulah dia jadi corpus luteum, dia dah jadi ada special power sikit. Dia dah special. Dia hasilkan hormon juga, tetapi hormon yang dia hasilkan dua. Tapi kalau dalam keadaan follicle, dia hanya hasilkan satu jenis hormon, which is estrogen. Tapi bila follicle graft itu menjadi corpus luteum, sekarang
corpus luteum ini boleh menghasilkan dua jenis hormon, which is hormon yang dihasilkan adalah EP, estrogen dan juga progesterone. So, bila KL atau corpus luteum ni hasilkan hormon estrogen dengan progesteron, okay, lapisan dinding uterus akan menjadi semakin tebal. Tetapi saya nak tambah sikit. Bila estrogen, bila corpus luteum ni dah hasilkan progesteron, progesteron ni adalah satu hormon yang kuat tau. Okay, kadang-kadang orang cakap panas. Hormon yang kuat. Sebab bila ada estrogen, okay, bila ada progesteron, hormon LH, nampak tak? LH, FSH habis turun. So pada harian ni awak nampak LH, FSH turun. Senang kata, LH dengan FSH ni bila ada progesteron je hadir, FSH dengan LH ni turun. Kita panggil ni mekanisme swap balik negatif. Kenapa bila ada progesteron dia turun? Maksudnya macam dia tak kawan. Dia tahu ada progesteron je, LH dengan FSH dia terus turun. Okay. Now, apakah fungsi hormon progesteron? Fungsi hormon progesteron ni nak bagi lapisan dinding uterus ataupun endometrium ni semakin menebal. Nampak tak dia banyak kapilari darah? So progesteron dengan estrogen ni bila dia akan bagi lapisan dinding ini semakin menebal. Okay. So kesimpulannya pada hari ke-15 hingga hari ke-21, okay, follicle graft itu telah menjadi corpus luteum. Bila dia menjadi corpus luteum, sekarang corpus luteum ini boleh menghasilkan dua jenis hormon, which is hormon progesteron dan satu lagi adalah hormon estrogen, EP. Now, gabungan progesteron dan estrogen ni dia jadi kuasa yang kuat. So, kuasa yang kuat ni dia bagi FSH dengan LH ni takut. So, FSH dengan LH, sedang kata estrogen ni bila ada best friend baru, FSH dengan LH ni lari. Tapi tadi ingat tak, kalau sebelum ovulasi, estrogen seorang-seorang, kan? Masa estrogen seorang-seorang, okay? FSH dengan LH tinggi. Dia nak kawan. Tapi bila tiba-tiba lepas ovulasi, wujudnya hormon progesteron, wujudnya hormon progesteron, FSH dengan LH rendah. Okay, macam powerful sangat progesteron ni tau. So progesteron ni, ya, Tisu folikel dia terjadi corpus tisu folikel dia membentuk corpus luteum pada hari ke-6 hingga 14 ke 15 hingga 21. Hari ke-14 tu dah memang terus jadi asal je corpus luteum, asal je follicle graft itu membebaskan usus sekunder. So sekarang kita kenali follicle graft itu sebagai corpus luteum. So maksudnya hari ke-15 lah. Hari ke-15. Hari ke-15 kita dah kenali dia sebagai corpus luteum. Okay, faham. Alright, thank you. Now, so nampak tak ni yang panggil mekanisme swap balik negatif. Sebab bila ada progesteron dan estrogen tinggi, FSH dengan LH ni rendah. So progesteron ni sebenarnya is very powerful tau. Progesteron ni dia akan menjadikan lapisan dinding uterus menjadi lebih tebal. Okay, saya nak highlight. Kalau estrogen di sini, dia kata dia akan menyebabkan membaik pulih. Tahu? Dia memulihkan, dia bagi tebal. Membaik pulih. Tapi kalau ada progesteron, keyword dekat sini menjadi lebih tebal. More thicker. Kata lebih tu korang kena tekankan. Sebab kadang-kadang dalam skema kalau awak tak cakap lebih, awak je cakap tebal boleh hilang markah. Lebih tebal. It's getting more thicker. Okay? Now, kenapa dia lebih tebal? Lapisan dinding uterus ni tebal. Sebab dia nak ready kalau tiba-tibanya berlakunya penempelan. Jika tiba-tiba berlakunya persenyawaan, ada embrio yang akan menempel kat sini. Okey, ada embrio yang menempel. Dia ready je. So senang kata hari ke-15 hingga hari ke-21, lapisan dinding itu semakin menebal untuk persediaan jika berlakunya penempelan embrio. Okey, tapi kita bayangkan orang ni tak kahwin lagi. So dia tunggu corpus luteum ni dia akan berkembang sampai daripada hari ke-15 sampai ke hari 21. 15 hingga 21. Kemudian awak perasan corpus luteum ni dia makin kecil.
Kenapa makin kecil? Ya ini jika tiada persenyawaan. Jika tiada persenyawaan, korpus luteum ni, okey, dia akan makin mengecil. Ataupun jika tidak berlakunya penempelan, korpus luteum ni akan makin mengecil. So pada hari ke-21 hingga hari ke-28, dari graf ni maksudnya tak ada persenyawaan. Okay. Alright, awak tengok dekat sini. Saiz korpus luteum makin lama makin kecil. Allah. Oh, benda ni boleh bergerak ke rupanya? Saiz folikel, saiz folikel ni dia akan menjadi semakin kecil. Okay. Korpus luteum merosot. Bila korpus luteum merosot, hormon estrogen dengan progesteron makin rendah. So, apakah hubungan antara saiz korpus luteum dengan hormon estrogen dengan progesteron? Jika saiz korpus luteum itu adalah kekal, okay, dia akan tinggi. Tapi jika saiz korpus luteum ni makin lama makin kecil, kita nak kata progesteron, pen ni pun dah nak berdawat. Progesteron dengan estrogen, dia akan jadi estrogen. Semua nak merajuk. Progesteron dan ilaha illallah Mardiana. Benci lah. Apa ni? Tiba saya rasa iPad ni macam saya punya haters pula. Subhanallah. Okay, dah lah saya contoh kat sini. So kita nak kata, jika tidak berlaku persenyawaan, korpus luteum makin merosot. Macam mana, apa kesannya korpus luteum ini merosot? Kesannya hormon La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Why? Okay, kita nak cakap ke sini progesteron dengan estrogen ni makin sikit. Okay, tapi macam ni ayat saya lagi sekali tahu. Pada hari ke-22 hingga hari ke-28, jika tidak berlaku persenyawaan, saiz korpus luteum makin lama makin mengecil. Apa kesan jika saiz korpus luteum makin mengecil? Ia akan menyebabkan aras progesteron estrogen makin lama makin sikit. Sampai satu tahap, korpus luteum tu dia akan luluh hilang. Bila luluh hilang, ada orang suka. Which is, yang suka adalah FSH dengan LH. So kalau korang perasan di sini, lapisan dinding ni nanti, jika katakanlah KL ni, korpus luteum ni makin lama makin merosot, FSH dengan EP akan makin rendah kan? Bila makin rendah, lapisan dinding uterus ni atau endometrium ni dia akan luluh. Dia akan start balik dengan yang ini. Tetapi, jika berlaku persenyawaan, saiz korpus luteum ni, saiz ni, okay. Alright. So saiz korpus luteum ni dia akan kekal. Katakanlah kalau orang itu pregnant, mengandung, saiz korpus luteum ni dia akan kekal selama 3 bulan. So bila saiz korpus luteum ni akan kekal, katakanlah orang tu pregnant, aras progesteron ni akan tinggi begini. Dan lapisan dinding uterus dia akan, untuk sekitar yang seterusnya dia akan tebal macam ni. Tetapi kalau di period, lapisan dinding uterus ni atau darah haid keluar, lapisan dinding uterus ni akan jatuh. Ni kalau haid. Kalau dia pregnant, mengandung, lapisan dinding uterus dia atau endometrium ni akan tebal. Dan pada masa sama, saiz korpus luteum ni akan sama. Kekal, besar. Sampai 3 bulan. Kenapa 3 bulan? Sebab masa tu kita nak tunggu adanya plasenta. So maksudnya korpus luteum ni tunggu pembentukan plasenta. So therefore dia akan kekal saiznya selama 3 bulan. So maksudnya sini 3 bulan. Okay, so kesimpulannya kitar haid ini kita boleh pecahkan kepada 4 fasa. Fasa yang pertama adalah fasa haid. Fasa haid ni adalah dinding endometrium luluh
pada masa sama ada berlakunya perkembangan folikel. Fasa yang seterusnya hari 16 hingga ke 14, saya ingat highlight dia adalah fasa baik pulih. Fasa ni kita panggil adalah fasa baik pulih. Baik pulih dinding endometrium. Okey. So dalam fasa baik pulih ini kita tahu folikel tu makin lama makin berkembang. Dalam fasa yang ke-6, 6 hingga 13 saya tambah dekat sini 6 hingga 13. Ini adalah fasa baik pulih. Pada ini yang berlaku dekat endometrium. Folikel pula, fasa yang 6 hingga 13, folikel ini akan berkembang menjadi folikel sekunder, kemudian dia akan menjadi folikel graft. Kemudian hari ke-14, hari yang paling penting sebab masa ni adalah pembebasan usid sekunder, ovulasi. Macam mana kita nak tahu ovulasi berlaku? Apabila tiga-tiga hormon ni shoot naik. Which is masa ni estrogen naik, FSH naik dan juga LH naik. So kalau kita tahu naik, maksudnya ovulasi tu esok nak ovulasi berlaku. So saya nak cakap, dia shoot naik tu pada hari ke-13 hingga 14. Masa tu shoot naik. So ovulasi dah berlaku. So bila lepas proses ovulasi, lepas hari-hari ke-14, katakanlah saya ambil sini hari ke-15, okay, follicle graft akan membentuk corpus luteum. Ni adalah KL, corpus luteum. Corpus luteum ni special sikit, dia boleh hasilkan dua jenis hormon, which is hormon progesteron. Okay, KL ni boleh hasilkan hormon progesteron dan juga estrogen. So bila progesteron dengan estrogen ini ada, atau progesteron ni ada, progesteron ni satu hormon yang kuat tau. Orang takut kat dia. So bila lah pada hari ke-15 hingga hari ke-21, okay, hari ke-15, hari ke-21 ni, kita nak kata dekat sini, masa ni, corpus luteum tengah kembang, kekal. Maksudnya corpus luteum ni saiznya besar. So pada masa ni hormon progesteron dengan estrogen ni tengah banyak. Dia tunggu. Jika berlakunya persenyawaan atau penempelan embrio di lapisan dinding endometrium. Katakanlah dia tunggu dalam masa seminggu. Okey, daripada hari ke-15 hingga ke hari ke-21. Okey. Kemudian dia dah tunggu sampai hari ke-21, hari ke-22 tak berlaku persenyawaan. So bila tak berlaku persenyawaan, okey, sperma tak masuk, tak jumpa dengan usid sekunder, corpus luteum ni macam broken hearted, dia sedih. So bila dia sedih, hari ke-22, saiz corpus luteum ni makin kecil. Sampailah hari ke-28, makin lama corpus luteum ni saiznya makin lama makin kecil dan akhirnya dia luruh atau dia hilang. Bila dia hilang macam ni, okay, dah makin kecil, EP, progesteron dengan estrogen makin sikit. So katakanlah sampai hari ke-21, tiba-tiba dia luluh, dia dah hilang terus. Bila tiba-tiba dalam darah kita langsung dah tak ada progesteron, apa kesannya? Lapisan dinding endometrium ni, kan, endometrium ni akan luluh. So bila dia luluh, ini dah jadi haid balik lah. So maksudnya dia ulang balik hari yang ni. Dah masuk bulan kedua. Tetapi jika berlaku persenyawaan, okay, corpus luteum ni kekal kembang. So corpus luteum ni kekal kembang, dia menyebabkan endometrium, lapisan dinding endometrium ni tebal. So tadi saya kata kenapa dia mesti kekal tebal dalam masa 3 bulan, sebab dia nak menghasilkan hormon progesteron. Tetapi jika tiba-tiba ada soalan, dia kata tiba-tiba dia pregnant dalam masa 2 bulan, tak sampai 3 bulan, lapisan dinding tak sampai 3 bulan, placenta tu belum fully develop, tiba-tiba corpus luteum tu tak macam mana dia luluh, pak, mati. Apa jadi dekat ibu yang pregnant tu? Gugur. Yes, gugur. Sebab tu orang kata kalau orang itu mengandung pada trimester pertama ni maksudnya adalah bulan yang dia baru mengandung maksudnya bulan 1, 2, 3, trimester pertama, 3 bulan awal adalah sangat penting dia nak kena jaga dia punya pregnancy. Kenapa? Masa tu lapisan dinding endometrium tu dia menebal, penempelan fetus tu menebal hanya bergantung kepada corpus luteum. Lepas 3 bulan, penghasilan hormon progesteron dan estrogen tu diambil alih oleh placenta. So bila lepas 3 bulan kita kata trimester yang kedua, biasanya trimester kedua ni dah kuat sikit lah.
Kalau kenapa kita kata dah kuat, sebab plasenta tu sebenarnya adalah satu benda, adalah satu bahan yang macam katakan ni endometrium kan. Dia macam mencacak. Tak. So dia kuat. So kalau tiba-tiba orang nak, entahlah macam orang tu nak gugurkan anak pun susah. Sebab masa plasenta tu dia dah macam cocok, dia dah cacak lah. Pasak situ. So dia kuat. So dia grip. So kandungan tu insyaAllah sihat. Tapi adalah kes-kes lain. Janganlah tanya saya tak tahu. Cuma saya tahu kalau orang tu pregnant, 3 bulan yang pertama kita panggil dia sebagai first trimester, itu adalah bahaya. Bukan bahaya, dia masih lagi tak kuat lah saya cakap. Tapi bila katakanlah dah lepas 3 bulan tu, trimester kedua, maksudnya bulan keempat, dia dah okey sikit. Alright, sebab tu ada orang kata kadang-kadang orang pregnant ni dia ini mitos tau. Ada orang kata sebenarnya mual itu penting sebenarnya. Mual tu sebenarnya adalah satu simptom kita kata hormon progesteron dan estrogen kita tinggi. So orang kata sebenarnya janganlah rasa macam alamak penat pasal mual tu, sebab mual tu macam orang kata indikator progesteron tinggi. Tapi bukan maksud saya kalau orang tu tak mual progesteron dia rendah. Bukan macam itulah maksud saya. Okay, right. So ini dah settle. Right, awak ingat ini tu je. Ni adalah hari ovulasi. So untuk menentukan hari ovulasi ni sebenarnya dia pakai kit tau. Ini ni ada ke dalam soalan? Kenapa lah saya ada nota saya ni ya? Orang nak tahu dia subuh, dia ada satu kit kita panggil dia adalah sebagai dia check air kencing juga tau sebenarnya. Dia macam dia check air kencing. Dia nak tahu dia punya subuh, dia nak tahu kandungan hormon LH. Maksudnya kalau lah line tu makin lama makin jelas macam ni kan. Mula dia nampak tak jelas, makin lama makin jelas. Maksudnya LH dia dah tinggi. Bila LH dia tinggi, katakanlah dia nak cuba dapatkan anak, so dia bersama dengan suami ni masa LH dia tinggi. Okay, so kita panggil yang ini adalah tracking ovulation kit ni adalah kita gunakan untuk orang suami isteri yang cuba nak pregnant tetapi kita haidnya tidak teratur. Maksudnya bukan hari ke-14 proses ovulasi. Dia boleh berlaku hari lain. Maksudnya mungkin dia terlambat sikit ke, tercepat sikit ke. So basically dia boleh pakai kit. So kit ni sebenarnya dia test air kencing. Kit ni sebenarnya dia test kehadiran hormon LH. Okay, bila LH tu makin lama makin meningkat, so kita kata ovulasi tu dah dekat. Maksudnya esok lusa nak ovulasi. So katakanlah kalau dia nak cuba dapat anak, dia bersama dengan suami dia masa dia nak pekat tu lah. Dan biasanya kan ingat tak saya kata sperma tu boleh hidup dalam badan perempuan selama 3 hari. Which is 72 jam. So basically kalau dia dah makin pekat tu maksudnya dia bersama dengan suami dia, chances untuk berlakunya persenyawaan itu adalah tinggi. So ini namanya kit dia. Ataupun cara yang lain, yang ini perempuan korang boleh tengok. Perempuan bila kita nak time subuh, korang hari tu semalam saya ada cakap kan, dekat bahagian kita punya vagina perempuan sebenarnya kita memang ada cecair warna putih. Kalau awak perasan, lepas ni cuba korang perasan, cecair warna putih tu macam putih telur yang tak masak. Asalnya dia macam cair. Makin lama makin pekat, makin pekat. So bila maksudnya dia makin lama makin pekat, kita kata ni kan, ovulation ni makin lama makin pekat. Bila korang stretch, maksudnya dia nampak pekat sikit. Ni awak jangan tanya lebih, ni maklumat saja tau. Makin lebih maksudnya ovulasi tu nak berlaku. Lepas tu nanti korang perempuan, korang perasaan bila korang nak datang period, warna dia tu dah macam putih nak masak pula. Putih telur yang nak masak. Lama-lama dia jadi pekat-pekat, lepas tu korang nak datang period. So kalau tiba-tiba korang ada warna putih, cair, putih telur yang macam tak masak tapi dia macam pekat sikit, macam awak tarik tu macam gam sikit, so maksudnya ovulasi tu nak berlaku. So ini adalah ilmu katakanlah kalau awak cuba nak dapatkan anak ataupun nak avoid lah, katakanlah kalau korang tak nak ada anak, so tak adalah bersama time tu. Tapi kalau korang plan nak ada anak, so bersama dengan suami time yang itu. So senang kata kesimpulannya, kita boleh tahu time ovulasi dan setiap orang time ovulasi itu berbeza-beza. Dan ada cara dia. Sama ada awak guna kit nak test air kencing which is nak test kehadiran LH ataupun awak boleh tengok keputihan yang ada dekat bahagian bawah tu. Tapi sometimes yang ini susah juga kalau tiba-tiba ada infection kat bawah tu atau awak ada makan ubat so dia boleh mengganggu juga. Tapi ini adalah salah satu cara secara semula jadi. Kalau dah tak boleh, you guys kena jumpa doktor. Tu je lah. Right? Now, so seterusnya, ni tadi saya kata, corpus luteum menghasilkan hormon estrogen dengan juga progesteron sampai 3 hingga 4 bulan. Kemudian, soalan. Ada soalan tak? Tak ada.
Oh tak ada. Okay. Right. So kita nak kata kat sini, tadi saya kata kopulutian tu mesti shoot tinggi sampai 3 bulan hingga 4 bulan. Tapi bila katakanlah dah lepas 4 bulan, kopulutium tu luluh, yang ambil alih tu adalah placenta. Okay. So bila masa orang pregnant, tak ada head keluar tau. Kenapa? Sebab masa tu progesteron tinggi, FSH dengan LH ni takut dia jadi rendah. So maksudnya bila perempuan itu pregnant, tiada perkembangan folikel yang berlaku. Okay, so tak ada head lah keluar. Maksudnya kalau orang period, kalau orang itu mengandung 9 bulan dia tak ada darah head. Maksudnya kenapa? Sebab tak ada perkembangan folikel. Kenapa tak ada perkembangan folikel? Sebab hormon progesteron kita tinggi. Hormon progesteron ni sebenarnya kadang orang cakap panas sikit. Sebab tu kadang perempuan dia mengandung dia cepat rasa panas sikit. Ataupun progesteron ni kadang-kadang dia menyebabkan orang craving. Semua rasa nak makan, semua rasa sedap, semua rasa teringin. So progesteron ni ada satu hormon kadang-kadang buat perempuan rasa teringin. Sebab tu kadang-kadang kalau perempuan, if I not mistaken, kadang-kadang kalau saya nak datang head kan, ada one time tu saya teringin nak makan benda yang manis, sugary. So memang perempuan ni kuat teringin disebabkan oleh hormon progesteron dan juga estrogen. Tetapi kalau orang tu pregnant, teringin dia lagi banyak daripada perempuan yang biasa tak pregnant adalah disebabkan progesteron dia shoot tinggi 9 bulan. So therefore dia teringin lah selama 9 bulan. Gitu. Nah, so sekarang sebelum datang head, hormon perempuan ni, masalahnya perempuan ni perasan tak? Hormon ni terlampau banyak. Dia ada FSH, LH, dia ada progesteron dengan estrogen. Actually dia ada kesan mengganggu emosi perempuan tau. So bila progesteron dengan estrogen tu dia macam naik turun, fluctuation, dia akan menyebabkan perempuan ni ada satu sindrom yang kita panggil dia sindrom prahid. Nama pun prahid, dia berlaku adalah 14 hari ataupun seminggu sebelum head keluar. Kalau kita perasan kan, kalau 14 hari, maksudnya lepas ni, kan masa ni, hormon ni naik turun tau. So bila hormon ni naik turun, sebenarnya dia mengganggu emosi. So dia boleh mengganggu emosi dan juga fizikal. Biasanya seminggu, kalau saya seminggu sebelum datang head, kalau saya tahu tiba-tiba temperature saya naik, budak buat hal, saya dah terus naik tinggi tu kan, saya boleh agak 2-3 hari ni saya rasa kejap lagi saya period lah tu. Sebab tu kadang-kadang ada budak, cikgu nak period lah tu. Kalau budak lelaki yang macam nakal sikit tu, dia selalu cakap macam tu. Kalau saya cakap ya je lah. Macam sedangkan baru je period. Tapi kadang sometimes memang kalau you guys perasan, memang perempuan dia ada satu masa tu dia punya sensitif dia is too much. Kadang dia cepat marah, kadang-kadang dia cepat nangis. Adalah disebabkan oleh hormon itu tidak balance. So keadaan itu kita panggil dia adalah sebagai sindrom prahid. Untuk saya selalu 7 hari. Yang ni 14 hari ni saya tak pastilah, tapi dalam buku dia antara 7 hingga 14 hari. Ini adalah disebabkan ketidakseimbangan haras hormon estrogen dan progesteron naik turun, fluctuation. So dia memberi kesan pada emosi dan juga fizikal. Kalau putus head ni pula, putus head ni adalah disebabkan ovari tu dah tak sensitif. Maksudnya tiada perkembangan folikel. Bukan perempuan terputus head dia tak ada folikel langsung tau. Folikel dia banyak. Tetapi orang yang dah putus head ni, maksudnya dia punya ovari, ialah umur katalah dah 50. So 50 ni dia punya ovari dah tak sensitif kepada hormon FSH. So bila dia tak ada sensitif pada hormon FSH, maksudnya tak ada perkembangan folikel. Bila tak ada perkembangan folikel, tak adalah ovulasi. Bila tak ada ovulasi, tak adalah head keluar. So kita nak kata putus head ni biasanya berlaku antara umur 46 hingga 50. Macam mana boleh terjadi? Disebabkan ovari dia kurang, dah tak sensitif kepada LH dengan FSH. Bila tak sensitif kepada FSH dengan LH, tiada perkembangan folikel. Bila tiada perkembangan folikel, tiadalah ovulasi. Bila tiada ovulasi, maksudnya dia tak ada datang darah haid. So itu yang kita panggil dia sebagai sindrom putus haid. So dia punya ni pun sama, tidak dapat tidur, sering berpeluh muram, tapi setiap orang itu simptomnya adalah lain-lain. Saya nak ambil yang ni je. So ini adalah simptom-simptom PMS perempuan sebelum datang haid, seminggu sebelum datang haid. Dia punya gangguan itu adalah dari segi emosi, fizikal dan mental. Emosi cepat marah, sikit-sikit tiba-tiba nak nangis, rasa tertekan, pressure, rasa ialah muram, baru sentuh sikit je tiba-tiba dia nangis, benda kecil je. So dia mengganggu emosi. Kalau fizikal pula, kadang-kadang awak ada rasa macam tak selera makan, pening kepala. Tidur tak lena. Itu gangguan fizikal. Kalau gangguan mental, dia kurang daya tumpuan. Tiba-tiba ada one time tu bila belajar tu dia macam tak boleh nak fokus.
So ini adalah disebabkan oleh PMS. Tapi janganlah ya buat alasan semua tiba-tiba korang tak fokus, tak boleh buat admits kimia, saya ada PMS cikgu. Tak boleh lah, dia sometimes adalah faktor lain. Cuma saya nak cakap PMS ni memberi kesan kepada terhadap kita punya emosi, terhadap kita punya fizikal dan juga mental. Kenapa benda ini terjadi adalah disebabkan ketidakseimbangan hormon progesteron dan juga estrogen. So kalau perempuan yang menopause ni pula tadi saya kata adalah disebabkan FSH dia, ovari dia sudah tidak sensitif pada FSH. So bila lah ovari itu tidak sensitif pada FSH, tiada perkembangan folikel. So bila tiada perkembangan folikel, pengovulan atau ovulasi tidak berlaku. So bila tak ada ovulasi tidak berlaku, sebenarnya progesteron itu adalah rendah. Now yang ni saya nak tambah sikit. Kan kita dah belajar pasal tulang. Bila menopause kan tak ada folikel. Bila tak ada folikel kan dia tak ada estrogen kan. So apa kesan kekurangan estrogen untuk perempuan? Osteoporosis. Yes, dia lebih mudah kena osteoporosis. So kesannya estrogen akan menyebabkan kecenderungan kehilangan unsur kalsium daripada tulang. Dan satu lagi sebenarnya estrogen. Ini yang menarik sikit, saya suka yang ni. Perempuan, perasan tak kenapa perempuan jarang kena sakit jantung berbanding lelaki? Perempuan, yang ni tahu daripada nota yang ni. Perempuan ni kita kurang kena serangan jantung atau sakit jantung adalah disebabkan kita ada estrogen. So estrogen ni dapat mengurangkan risiko kena penyakit jantung. Kalau perasan penyakit jantung ni lebih mudah kena kepada lelaki. Perempuan kenapa kita tak kena? Jarang lah sikit adalah disebabkan oleh hormon estrogen. So therefore kalau perempuan tu dah menopause, risiko dia untuk kena penyakit jantung tu tinggi. Kerana masa tu hormon estrogen ni kurang. Menarik kan? Now, yang ni ada dalam buku teks awak tau. Yang ni awak kena buat research tau. Kalau perempuan namanya adalah menopause. Kalau lelaki namanya adalah andropause. Kalau menopause kan saya kata estrogen, progesteron rendah kan? Progesteron rendah. Kalau lah andropause pula adalah disebabkan testosteronnya adalah rendah. So kesan dia dia kurang nak ada buat hubungan seks, dia pun sama tulang dia akan jadi bone loss, maksudnya kepadatan tulang menjadi kurang, dia kurang fokus, dia kurang motivation, so dia kurang bertenaga lah. So senang kata kalau perempuan dia dah kurang hormon pembiakan dia, progesteron dengan estrogen, dia dah tak melakukan ovulasi, namanya adalah menopause. Kalau lelaki, kita panggil dia adalah sebagai andropause. So bila andropause ni kenapa? Disebabkan hormon testosteron dia kurang. Bila tiada hormon testosteron, maksudnya tiadalah sperma dihasilkan. Okay, so tetapi lelaki ni saya tak pasti umur dia berapa. Cuma nak cakap lelaki namanya andropause, kalau perempuan namanya adalah menopause. Okay, so kesimpulannya kita buat latihan sebab dah pukul 9. So saya tak sempat nak buat quiz ke apa. Nyatakan hormon-hormon yang terlibat dalam kitar head. Tak payah fungsi, saya nak nyatakan je. Estrogen, Ya, progesteron, estrogen, SH progesteron. dengan LH. Yeah, progesteron, FSH dan juga LH. Now, saya nak tambah satu tau. Apakah fungsi hormon progesteron terhadap perempuan yang hamil? Dia beri apa? Lapisan? Dinding uterus? Menebal. Yes, menebal. Saya nak tambah sikit, hormon progesteron ni sebenarnya kita banyak guna untuk dalam pil perancang untuk mencegah kehamilan. Contohkanlah ibu tu tak nak ada anak dalam masa 3 tahun kan. So dia ada ambil kaedah perancang keluarga, which is kadang-kadang dia ambil suntikan. Suntikan tu sebenarnya apa yang dia suntik? Progesteron tau. Dia ada letak implan bawah tangan. Itu pun juga progesteron. Apa lagi biasanya yang suntikan implan bawah tangan tu ataupun pil perancang biasanya kandungan progesteronnya tinggi. So maksudnya kadang dalam kaedah pencegah kehamilan yang suntikan dan juga ni dia letak hormon progesteron. Kenapa? Sebab bila ada hormon progesteron dalam darah kita,
tiada FSH, tiada LH. So apa kesannya bila FSH dengan LH tak ada ovulasi. Kalau tak ada ovulasi, tak ada usia sekunder. Maksudnya kalau tak ada usia sekunder, of course lah persenyawaan tidak berlaku. So saya cuma nak tambah, kalau dalam kaedah perancang keluarga, normally ada hormon progesteron digunakan sebab kita nak merencat nak merencat hormon FSH dan juga LH. Okay now, yang ni saya terus laju je tau. Jelaskan apa yang berlaku jika kau perlu Cikgu, Ya. boleh saya tanya? Kalau soalan 2 tu kan, dalam exam keluar, kalau saya cakap progesteron merencat rembesan LDH dengan LH dengan FSH menyebabkan darah haid tidak keluar, boleh ke? Boleh kalau maksudnya kita nak cakap bila perempuan tu pregnant darah haid tak keluar. Boleh? Sebab kita tahu kalau perempuan kalau perempuan pregnant tak ada darah haid kan. So dan satu lagi kalau saya nak tambah sebab hamil kan, hamil tu saya nak lebih kepada yang tu pun boleh. Kalau hamil tu lebih kepada embrio melekat kan. So embrio tu melekat, kita nak kata progesteron tu dia akan menyebabkan lapisan dinding uterus tu tebal. Tapi saya suka juga jawapan tu. Okay. Now nombor 3, jelaskan apa yang berlaku kepada couple luteum jika persenyawaan tidak berlaku. Couple luteum broken hearted, maksudnya dia merosot. Bila dia merosot, hormon progesteron dengan estrogen makin lama makin sikit, endingnya akan dihentikan. Now, ni saya suka. Pada pendapat anda, apakah cara yang terbaik untuk seseorang individu itu mengatasi gejala sindrom prahaid? Maksudnya makan makanan seimbang, kena exercise selalu, bersikap positif, mendapat tidur yang cukup. Kalau saya kan, satu lah. Saya kena yang ini lah. Saya kalau saya tidur tak cukup, saya cepat marah orang. Macam tak cukup ataupun tak rehat. So normally sebenarnya kalau you guys jenis yang ada PMS, sebenarnya kita akan jadi cepat sentap adalah bila kita tak cukup rehat. Bila tak cukup rehat, ada satu benda kecil je trigger kita rasa macam nak marah je. So rehat yang cukup, makan yang seimbang sebenarnya sangat membantu untuk mengurangkan gejala-gejala PMS itu. Alright, yang ni adalah cerita seronok tapi saya rasa saya tak sempat. Kita cerita satu-satu. Tajuk ni actually adalah terlampau besar. Okay, so kita sambung besok which is pada 15.4. Saya minta maaf, memang tajuk ni tak boleh laju sebenarnya. Tajuk ni berat sikit. Sangat berat. So kita buat poll, lepas tu kita dah habis. Poll ni saya tak sempat yang lain-lain. Oi, ada soalan 7 dah cocok. Oi, siapa ni? Pandai ni korang. Saya launch refleksi je. Soalan 7 saya apa? Apakah enproza? Bla bla bla. Oh, okay. Good for you. So kita buat refleksi kita kelas pada hari ni. So tahap kefahaman kita pada hari ni, tengok refleksi tahap kefahaman pada hari ini, berapa orang yang faham antara 100 hingga 80, berapa yang faham antara 79 hingga 60, 59 hingga 40, 39 hingga 20. Tajuk ni berat, so bila berat, saya tak boleh bagi topik terlampau banyak dalam satu masa. Dan satu lagi pun, saya sebenarnya bukan pasal awak, pasal saya jugalah. So maksudnya saya pun ada banyak, maksudnya saya bercabang, saya banyak benda bercabang. So nak bagi attention dekat awak tu macam susah sikit. Tapi sama je macam saya cakap budak tahun lepas, kes ni sama. Tahun lepas pun budak tingkatan 4 tahun lepas pun terabai, memang banyak terabai sikit. Maksud saya tak boleh bagi fokus saya 100% dekat budak form 4. Sama juga saya cakap dengan awak, nanti bila form 5 saya bagi 100% kat awak. Cuma this time around sebab budak tahun lepas saya tak bagi attention yang lebih, macam kurang sikit kasih sayang je kan. So tahun ni saya cuba bagi kasih sayang cukup dekat awak punya senior untuk jawab periksa. Next year saya cover untuk awak. Okay? Alright, so do you have any questions? So jangan kecil hati So do you have any questions? Tak ada. Tak ada. Alright, so saya rasa hari ni saya mengajar lebih baik daripada semalam. Alhamdulillah. Alright, so right, thank you Nisha. So kita